Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk 10 pada hari ini akan membincangkan isu-isu kontemporari etika dan peradaban. Secara umumnya, topik ke-10 ini adalah sebagai penutup pada kursus CTU 554, Penghayatan Etika dan Peradaban 2 pada semester ini. Kita akan berbincang mengenai isu-isu yang wujud berkaitan penghayatan etika dan peradaban di dalam topik ini. Hakikatnya, semua agama mengajar kita beradab dan beretika dalam membina sebuah tamadun dan negara bangsa, lebih-lebih lagi ajaran Islam yang sangat menekankan kepada aspek etika dan akhlak yang merangkumi etika manusia dengan penciptanya. Akhlak manusia sesama manusia, malah juga dengan alam semesta. Islam meletakkan etikanya yang tertentu. Ini semua bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kelestarian dan kecemerlangan sesuatu bangsa dan tamadun sangat bergantung kepada penghayatan dan etika pemimpin dan rakyatnya. Sejarah telah membuktikan bahawa sesuatu tamadun dan kerajaan tidak akan kekal lama sekiranya pemerintah dan rakyatnya tidak menjadi etika dan peradaban sebagai amalan dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat pula kepada subtopik yang pertama, iaitu hegemoni dan globalisasi Barat menghakis etika dan peradaban. Terlebih dahulu, tajuk ini dijadikan sebagai subtopik kerana memandangkan besarnya pengaruh hegemoni Barat kepada seluruh dunia umumnya dan dunia Islam khususnya termasuk negara kita terhadap hakisan etika dan peradaban. Pengaruhnya cukup besar sehingga tidak dapat ditangkis oleh masyarakat dunia yang terlalu memandang segala yang datang dari Barat itulah yang terbaik, maju, sophisticated dan moden. Hegemoni berasal dari perkataan Yunani, hegemonia yang bermaksud pemimpin. Ia bermaksud penguasaan menyeluruh atau dominasi sesebuah negara ke atas negara yang lain. Barat muncul sebagai kuasa hegemoni dunia selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924 Masihi. Hegemoni Barat telah memberi kesan besar terhadap media, ekonomi, sains, teknologi, politik dan alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan globalisasi yang pantas masa kini, dunia seakan mengecil dan tidak lagi mempunyai sempadan. Ruang udara dan langit sesebuah negara terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat dari seluruh dunia. Justru pengaruh dari Barat lebih mudah untuk disebarkan dan menjadi ikutan kepada semua termasuklah rakyat Malaysia. Dalam konteks media, hampir keseluruhan media cetak dan elektronik penting dunia hari ini dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat, CNN, AP dan juga Reuters. Justru semua berita yang disampaikan kepada dunia adalah berdasarkan persepsi mereka. Itulah yang berlaku kepada isu Palestin yang dimomokkan sebagai teroris sedangkan hakikat sebenarnya mereka mempertahankan hak mereka. Sedikit pun tidak digambarkan kejahatan Yahudi yang merampas dan merobohkan rumah kediaman orang-orang Palestin di perkampungan Sheikh Al-Jarrah sebagai satu kezaliman dan mencabuli hak orang lain. Dalam konteks ekonomi, syarikat multinasional Barat telah menguasai sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Mereka menguasai penggunaan sumber asli, pengeluaran hasil perindustrian serta perkembangan sains dan teknologi. Mereka telah mewujudkan institusi global di bawah pengaruh Barat seperti International Monetary Fund, Bank Dunia serta WTO. Mereka sewenang-wenangnya memulau dan mengenakan sekatan ekonomi kepada negara-negara yang bercanggah pendirian dengan mereka dan ekonomi negara-negara kecil terpaksa bergantung pada mereka dengan kuasa-kuasa besar yang lain. Dari aspek politik pula, kita dapat melihat bahawa kuasa politik dunia dikuasai oleh blok Barat. Mereka mempunyai kuasa veto yang boleh memansuhkan keputusan PBB. Mereka juga berjaya menjajah negara yang lemah dan mundur yang tidak sehaluan dengan mereka dengan melakukan sekatan ekonomi, malah menghantar tentera untuk mencampuri urusan negara-negara tersebut. Mereka menggunakan sepenuhnya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengekalkan kuasa mereka.
bukan menegakkan keadilan dan membantu negara-negara yang kecil dan lemah. Semua undang-undang antarabangsa yang dicipta menyebelahi kepentingan mereka. Hasil daripada hegemoni barat juga ditambah pula dengan pegangan agama yang longgar dan ilmu yang dangkal di kalangan masyarakat Islam sendiri telah mengakibatkan berleluasanya isu defisit etika dan peradaban di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Berlakunya keruntuhan akhlak. Remaja masa kini telah tergila-gila dengan budaya hedonisme. Hedonisme ialah budaya yang merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan manusia tanpa mengira adab dan susila. Hiburan melampau ini telah menghantui remaja di seluruh dunia masa kini. Hiburan menjadi tujuan utama dan mereka menjadikan artis pujaan mereka sebagai idola. Budaya hip-hop, skinhead, hippies, mafia, gangster, tarian breakdance menjadi kegilaan mereka sehingga mengenepikan nilai-nilai agama dan etika. Gejala seks bebas seperti yang diamalkan di barat juga menjadi amalan. Mereka memperjuangkan hak kebebasan tanpa boleh lagi ditegur dan dinasihati. Antara kesan hegemoni barat juga, institusi keluarga menjadi semakin rapuh kerana masyarakat terikut-ikut dengan cara hidup barat yang menentang perkahwinan. Bagi mereka, perkahwinan adalah bebas. Mereka lebih suka untuk mengadakan hubungan tanpa nikah yang sah. Justru pengabaian terhadap tanggungjawab berlaku dengan seluasnya. Tidak ada tanggungjawab isteri, suami, ibu dan bapa. Kalaupun mereka mempunyai hubungan perkahwinan yang sah, mereka terlalu sibuk untuk mencari kemewahan hidup dengan mengabaikan rumah tangga dan anak-anak. Siang dan malam dihabiskan di tempat kerja. Hal ini mengakibatkan berlakunya perceraian dan keretakan rumah tangga yang memberikan kesan yang buruk kepada isteri dan anak-anak. Dari aspek lain pula, sikap barat yang memberikan hak tanpa batas kepada individu menyebabkan berlakunya homoseksual, lesbian ataupun perkahwinan sejenis yang jelas bertentangan dengan tabiat manusia. Tidak kurang juga banyak berlaku kes-kes menjual anak sama ada kerana desakan hidup ataupun sebagai jalan untuk mendapat pendapatan tambahan. Kes-kes sumbang mahram juga mutakhir ini banyak berlaku di samping berlakunya kes-kes menghindari kelahiran dan menggugurkan anak dan membuang bayi. Keluarga yang sepatutnya menjadi pelindung bukan lagi tempat yang tenang dan selamat. Antara kesan hegemoni barat juga ialah banyaknya kes-kes kegelisahan jiwa dan kecelaruan akal. Ramai anggota masyarakat yang berada dalam keadaan tertekan dan gelisah akibat daripada pelbagai permasalahan yang dihadapi, sama ada masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan dan lain-lain lagi. Kes bunuh diri menjadi semakin bertambah, terutamanya apabila mereka merasakan sudah tidak ada lagi jalan keluar kepada permasalahan yang dihadapi. Sebahagian dari mereka pula memilih jalan singkat untuk menenangkan diri dengan mengambil dadah. Di samping itu, jumlah pesakit mental juga semakin meningkat kerana tekanan hidup yang dialami. Kebanyakan mereka sudah hilang pedoman dan tidak mampu memikul bebanan hidup yang semakin mencekam. Subtopik kedua ialah isu-isu etika dan peradaban semasa dari aspek sosial. Sejak awal peradaban manusia, tamadun-tamadun utama dunia meletakkan etika setaraf dengan agama dan kepercayaan. Raja-raja pada zaman dahulu menitahkan para sarjana dan pendeta mengarang pelbagai kitab etika dan susila sebagai pedoman kehidupan untuk masyarakat. Masa kini, isu etika telah melanda masyarakat dengan pelbagai penyakit masyarakat yang mengakibatkan ketidaktentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Antaranya ialah jenayah yang berleluasa, pengabaian terhadap kanak-kanak, keganasan berumah tangga, pertelingkahan antara jiran, konflik antara etnik dan lain-lain lagi.
Berkaitan dengan isu jenayah, menurut laman pengkalan data Global Numbeo, Malaysia menduduki tangga keempat dalam kadar indeks jenayah di rantau Asia. Bagaimanapun, indeks yang dikeluarkan setakat pertengahan tahun 2020 itu menunjukkan penurunan kepada 58.55% berbanding 60.66% pada tempoh sama tahun lalu. Walau bagaimanapun, jumlah jenayah yang merupakan natijah daripada kebejatan etika ini masih tinggi kerana tidak ada sehari pun berlalu tanpa kejadian jenayah. Malah jenayah terus berleluasa dengan kes bunuh, samun, rogol, manakala remaja dikaitkan dengan gejala vandalism, gangsterism dan buli yang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Bagi kes pengabaian dan penderaan terhadap kanak-kanak, kadar kes pengabaian yang berlaku di Malaysia semakin hari semakin membimbangkan. Berdasarkan statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 2,547 kes pada tahun 2016, 2,410 kes pada tahun 2017 dan 1,318 kes hingga Jun 2018. Trend ini menunjukkan peningkatan ketara seolah-olah tiada langkah penyelesaian yang efektif dan jelas diambil. Begitu juga pengabaian dan penderaan kanak-kanak meliputi kanak-kanak yang didera dari aspek fizikal, emosi, penganiayaan seks oleh ibu bapa atau penjaga atau ibu bapa atau telah mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk kanak-kanak. Bagi kes keganasan rumah tangga, menurut statistik Polis Diraja Malaysia sepanjang Januari hingga Disember 2020, sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatan, manakala merujuk kepada statistik talian kasih dalam tempoh sama sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Kebanyakan kes berpunca daripada desakan ekonomi dan tekanan hidup sehingga ada yang bertindak mencederakan pasangan atau ahli keluarga. Keluarga dan rumah tangga yang sepatutnya menjadi tempat selamat telah bertukar menjadi tempat yang penuh dengan kezaliman terhadap kaum yang lemah. Ini adalah kerana masyarakat masa kini telah hilang nilai diri mengakibatkan kecederaan fizikal dan mental kepada isteri dan anak-anak. Begitu juga konflik antara kaum. Ketamadunan yang gemilang dalam sesebuah masyarakat merupakan hasil yang dicernakan oleh adab dan tingkah laku masyarakat itu sendiri dalam mencorakkan sesebuah tamadun yang baik serta bersih daripada segala persengketaan dan perpecahan, terutamanya dalam kepelbagaian etnik dan budaya seperti negara kita. Konflik dalam masyarakat akan berlaku apabila isu sensitif ditimbulkan ditambah dengan pupusnya etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Ia boleh menimbulkan konflik yang berpanjangan dan kedamaian selamanya tidak akan tercapai. Konflik yang berlaku dalam negara kita bukan sahaja datang dari pihak orang bukan Islam kepada agama Islam, malah ada juga konflik yang ditimbulkan oleh orang Islam kepada agama lain. Subtopik yang ketiga ialah isu etika dan peradaban semasa dalam konteks ekonomi. Terdapat nilai yang sangat agung dalam aspek ekonomi. Islam tidak sama sekali terpisah dari nilai ilahiyah. Setiap Muslim wajib meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah. Ekonomi dan manusia menjadi wakil dalam mengurus harta Allah SWT. Islam memberi hak sama rata kepada semua manusia peluang mencari dan memiliki dan menggunakan harta dengan mengharapkan keredaan Allah. Terdapat pengabaian etika dan nilai dalam usaha manusia menguruskan harta. Terdapat segolongan manusia mendapatkan harta dengan cara yang salah seperti merampas harta orang lain atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan undang-undang seperti menipu, mengambil rasuah dan lain-lain. Dalam menguruskan harta, terdapat juga ketidakadilan dalam pembahagian harta di samping penggunaan harta yang tidak beretika seperti pembaziran dan menggunakan harta ke jalan kemungkaran yang merosakkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Seterusnya, isu rasuah. Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan juga diskaun. Kesan buruk rasuah terhadap masyarakat dan negara ialah mengakibatkan ketidakadilan disebabkan menafikan hak-hak orang tertentu, melindungi dan menggalakkan jenayah, menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran serta sanggup menggadai keselamatan negara. Amalan rasuah tidak sesekali akan berlaku jika seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran agama dan mempunyai nilai etika yang tinggi walaupun berpeluang untuk melakukannya. Begitu juga dalam isu pembaziran. Mengikut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hampir 15,000 tan makanan dibazirkan setiap hari. Daripada jumlah itu, sebanyak 20% atau 3,000 tan adalah lebihan makanan tidak disentuh dan masih boleh dimakan. Lebih menyedihkan, jumlah itu cukup untuk menampung 5.3 juta orang dengan hidangan 3 kali sehari, khususnya di negara tertentu seperti Syria dan Palestin. Bagi individu berkemampuan, sememangnya mereka boleh makan apa saja, tetapi bayangkan golongan berpendapatan rendah yang pasti sukar untuk mendapatkannya hanya sepinggan nasi. Justru itu, pembaziran yang lahir daripada kehilangan rasa kemanusiaan dan etika menjadikan budaya pembaziran makanan menjadi serius dan perlu ditangani segera. Subtopik seterusnya ialah isu etika dan peradaban semasa dalam konteks politik. Etika politik dan moral kepimpinan dalam Islam sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kedamaian dan keharmonian sesebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika yang diamalkan oleh pemerintah. Sebaliknya, sebuah pemerintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan kepada rakyat. Pemimpin yang korup, tidak bertanggungjawab, pilih kasih, mementingkan kumpulan tertentu akan mengakibatkan huru-hara dalam sesebuah negara. Justru setiap parti politik tidak boleh hanya mementingkan kuasa untuk kepentingan diri, tetapi perlulah melaksanakan amanah dengan etika dan moral yang tinggi seperti amanah, telus, adil dan saksama demi kesejahteraan rakyat dan negara. Kita lihat apakah pandangan Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna berkenaan dengan politik dalam Islam. Politik bukanlah sekadar sebuah parti politik yang berusaha keras untuk meraih sokongan dan mendapat kuasa, tetapi sebuah parti politik adalah satu badan yang melaksanakan aktiviti dakwah yang dilakukan untuk mengurus nasib umat, mengangkat martabat mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Politik sepatutnya bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan dan mencapai kedudukan tinggi dalam pemerintahan, tetapi semata-mata ditujukan bagi menegakkan hukum Allah SWT dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah digariskan. Islam melihat usaha ini dapat dicapai jika seluruh umat memberikan komitmen dan mengikut model kepimpinan Rasulullah SAW. Subtopik terakhir ialah kita melihat kepada Islam dan etika, peranan individu, masyarakat dan etika terhadap sains dan teknologi masa kini. Islam dan etika. Islam sangat memandang serius kepada isu etika. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis di dalam pelbagai metod menyatakan kepentingan etika dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Etika biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang yang membentuk perilakunya dalam berhubung dengan Allah SWT, sesama manusia dan hubungannya dengan alam.
Islam telah menggariskan etika dan akhlak yang mesti dipatuhi meliputi akhlak dengan pencipta, diri sendiri, masyarakat dan juga alam semesta. Setiap pribadi mestilah memiliki etika terhadap diri sendiri. Ia termasuklah jujur dan terbuka serta tidak memberi dan menyebarkan maklumat yang tidak benar. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Berusaha meningkatkan kualiti diri dengan pengetahuan dan kemahiran serta keterampilan. Memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesihatan jasmani dan rohani, berpenampilan sederhana dan juga sopan. Mujaddid abad ke-20 telah menggariskan 10 muwasafat yang perlu dimiliki oleh setiap individu Muslim dalam menghadapi kehidupan dan cabaran masa kini. Pertama, akidah yang sejahtera. Redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad SAW sebagai Nabi. Sentiasa muraqabah Allah dan mengingati akhirat. Tidak meninggalkan amalan yang wajib serta memperbanyakkan nawafil dan zikir. Menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan syubhah. Seterusnya, ibadah yang betul. Perlu melakukan ibadat bagi meninggikan roh dan jiwanya. Perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram. Tidak ekstrim, melampau atau berkurang. Seterusnya, kuat tubuh badan. Maksud hadis, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah. Tetapi pada keduanya ada kebaikan. Pesanan Al-Banna supaya setiap diri memeriksa kesihatan diri, mengamalkan riyadhah dan tidak memakan sesuatu yang merosakkan badan. Dan akhlak yang mantap. Akhlak kita ialah Al-Quran dan ditunjuk oleh Nabi SAW. Dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan peribadi iaitu sensitif, tawaduk, benar dalam perkataan dan perbuatan, tegas menunai janji, berani, serius, menjauhi teman buruk dan lain-lain lagi. Seterusnya, fikiran dan berpengetahuan. Perlunya berpengetahuan tentang Islam dan maklumat supaya mampu menceritakan kepada orang lain. Perlu bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis dan pandangan ulama yang fiqh. Mampu membaca Al-Quran dengan baik, tadabbur, mempelajari sirah, kisah salaf dan kaedah serta rahsia hukum yang penting dan serta cuba menjadi pakar dalam bidang yang diceburi. Seterusnya, mampu berusaha. Perlu bekerja walaupun sudah kaya, tidak terlalu mengejar jawatan, meletakkan jawatan dan tempat kerja mengikut keperluan ummah lebih utama dari gaji dan pendapatan. Melaksanakan setiap kerja dengan sifat ihsan, menjauhi riba, menabung, menjauhi pembaziran dan selalu infak. Seterusnya, mampu melawan nafsu. Perlu azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut perintah Allah dan kehendak Islam. Tidak menghiraukan pandangan manusia untuk laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Seterusnya, menjaga waktu. Waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Waktu lebih mahal dari emas. Sahabat dan ulama salaf sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka. Seterusnya, tersusun dalam segala urusan. Mempunyai kemahiran dalam menyusun segala perancangan urusan harian serta jangka panjang. Mencatat maratib untuk kelancaran segala urusan. Dan yang ke-10, bermanfaat kepada orang lain. Menunaikan hak ibu bapa dan keluarga, membantu orang-orang yang memerlukan dalam masyarakat, membimbing manusia ke jalan Allah, berkahwin dengan pasangan yang saling membantu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegembiraan hanyalah apabila dapat membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Yang lebih indah semestinya jika mampu membawa seseorang itu ke jalan yang
diredai oleh Allah. Seterusnya, kepentingan etika dalam masyarakat. Kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat dan negara tidak dapat dipertikaikan lagi kerana ia dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang mengamalkan etika dan nilai yang baik akan membentuk sifat saling hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan berkasih sayang sesama mereka. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penyeludupan barang haram dan seumpamanya. Negara akan bertambah makmur dan maju apabila warganya mengamalkan nilai dan etika yang baik serta mempunyai patriotisme dan cintakan negara. Etika dan amalan penggunaan sains dan teknologi. Masa kini, sains, teknologi dan ICT merupakan 3 bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Ketiga-tiga bidang ini membentuk teras dan dasar yang memastikan kelangsungan hidup manusia di alam ini. Dalam Islam, keimanan kepada Allah membina konsep pandangan, sikap, etika dan nilai, cara gaya berfikir dan sistem tindakan seseorang individu secara pribadi dan profesional. Manifestasi iman dan akhlak inilah menghasilkan saintis dan teknokrat yang soleh, berwibawa dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains juga tidak terlepas dari syariat Islam yang bertujuan menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang mengancam keselamatan manusia. Pertama, untuk melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi, menentukan dasar dalam aktiviti sains, dan seterusnya untuk memastikan penggunaan teknologi secara berhemah. Islam menetapkan etika yang perlu dipatuhi dalam pencarian dan penemuan dalam sains dan teknologi. Pembangunan dan penggunaan yang tidak selari dengan kehendak Islam akan membawa kerosakan kepada manusia dan alam. Akhir sekali, sebagai kesimpulan bagi tajuk ini, etika dan peradaban adalah satu elemen yang penting di dalam kehidupan manusia bagi menjamin keharmonian semua. Telah berlaku hakisan terhadap etika dan peradaban dunia akibat daripada hegemoni Barat. Hakisan etika ini telah memberi kesan terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuklah sosial, ekonomi dan politik. Islam memandang tinggi kepada penghayatan etika pribadi, masyarakat dan negara dalam membina keharmonian dan pengabaiannya pasti akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Sekian, terima kasih daripada saya kepada para pelajar yang menghadiri sesi kuliah bersama saya sepanjang semester ini. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya juga ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.